Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah sekali lagi saya ucapkan kerana anda telah berjaya sampai ke channel YouTube ini untuk mengikuti kelas PDPR secara online bagi subjek pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Untuk kelas kali ini kita akan mulakan sebentar sahaja lagi. Pastikan anda berada dalam keadaan selesa dan bersedia dengan buku teks dan juga alat tulis masing-masing. Sekali lagi Ustaz nak ingatkan, habis saja kelas ini nanti pastikan anda mengisi kehadiran. Untuk itu, Ustaz akan tunjukkan bagaimana tutorial untuk mengisi kehadiran dan juga menghantar e-tugasan. Tapi untuk sesi kali ini, kita tidak akan ataupun kita tidak perlu menghantar tugasan kerana Ustaz aja sediakan kuis pada sesi kali ini. Jadi anda boleh berikan tumpuan kepada tutorial untuk menghantar ataupun mengisi e-kehadiran sahaja. Okey, baiklah, kita sama-sama saksikan bagaimana tutorial untuk mengisi e-kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan kongsikan tutorial bagaimana untuk menghantar ataupun mengisi kehadiran di dalam kelas online. Jadi setiap kali kelas saya akan hantarkan dua link ini. Yang pertama e-hadir, ini menunjukkan link bagi mengisi kehadiran. Dan yang kedua e-tugasan. E-tugasan ni tujuannya adalah untuk menghantar tugasan jika diminta oleh guru lah. Jika tidak diminta oleh guru, tidak perlu menghantar e-tugasan. Okey, pertama sekali hanya perlu klik pada link e-hadir ini. Klik link e-hadir ini pada setiap kali lepas kelas online, sama ada Google Meet, YouTube Live dan sebagainya. Okay, saya akan tunjukkan. Klik link tersebut. Kemudian akan dibawa ke paparan di sinilah. Apa yang perlu buat ialah untuk e-hadir, pilih tarikh. Katakan contoh saya buat semalam 5 hari bulan. Kemudian pilih kelas 2 cerdik. Katakan contoh, klik next. Pilih nama, klik dekat button ni, arrow ataupun klik saja kat kotak ni. Pilih nama, contoh saya pilih Alif Raihan. Kemudian klik submit. Itu saja. Okey, bila keluar paparan begini, makna anda telah key in ataupun masukkan nama untuk kehadiran kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk e-tugasan pula sama juga, klik link yang kedua tadi akan dibawa kepada paparan yang inilah. Okey. Ini adalah e-tugasan PDPR. Apabila diminta oleh guru untuk menghantar tugasan, baru klik link ini. Jika tak perlu. Untuk e-hadir tadi tu, kehadiran itu memang perlu setiap kali menghadiri kelas. Untuk e-tugasan ni, umpamanya tugasan yang perlu dihantar, katakan contoh video, kalau subjek pendidikan jasmani, video, pergerakan dan sebagainya. Kemudian audio, kalau pendidikan Islam, sama ada tasmih ataupun bacaan dan sebagainya, audio. Dan juga gambar hasil kerja murid. Gambar hasil kerja murid ni sama ada buku aktiviti yang disuruh setelah murid siapkan buku aktiviti ataupun pada buku tulis yang telah disiapkan. Bila ustaz pesan untuk hantar, baru hantar melalui link inilah. Okey, cara nak hantar dia mudah, sama juga. Klik saja kelas, pilih antara 3 kelas, 2 cerdik katakan, klik next. Kemudian pilih nama. Sama juga. Contohnya, kemudian dah pilih nama, klik next. Kemudian pilih subjek. Katakan subjek pendidikan jasmani kesihatan, klik next. Okey, dekat sini file yang perlu diupload. Tugasan pendidikan jasmani kesihatan,
klik pada bahagian add file. Kalau gunakan phone pun sama juga. Klik di sini. Okay, dekat sini ada dua pilihan, sama ada nak upload dari memori phone ataupun daripada komputer, ataupun bahan tu dah sedia ada di drive Google lah, Google Drive. Kalau disimpan di situ, klik sini. Kalau tak ada, pilih upload, kemudian select file from your device. Okay, kemudian pilihlah file yang nak dihantar. Katakan kalau contoh gambar, contohlah dah buat aktiviti, buku aktiviti dah buat, dah siapkan, snap gambar dia guna phone, lepas tu pilih. Katakan saya ambil contoh yang ni. Okay, pilih gambar tu, akan open. Kalau video pun sama, audio pun sama. Okay, bila dah keluar paparan macam ni, dah timbul button upload, klik upload. Selesai upload, akan kembali semula pada paparan ni dan ada nampak fail kita. Satu contoh. Kalau awak nak hantar 2-3 fail pun sama juga. Tekan lagi add file ni. Kalau muka surat ada 2-3 muka surat, boleh pilih add file ni. Kemudian submit. Tekan submit. Itu saja. Okey, tugasan telah direkodkan. Okey, baik. Saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu sekali lagi untuk kelas secara online bagi subjek pendidikan jasmani dan kesihatan untuk tahun 2. Jadi kita akan mulakan majlis ilmu kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersama-sama menandatangan aminkan bacaan doa ataupun baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahaskan unit keempat di bawah tajuk Sarkas, iaitu kami sentiasa bergerak. Seperti mana minggu-minggu sebelum cuti, kita telah pun berada pada unit ini dan kita telah membincangkan tentang pergerakan-pergerakan. Jadi kali ini kita akan pergi kepada spesifik, iaitu pergerakan yang melibatkan sarkas, di mana melibatkan pergerakan yang dilakukan oleh binatang-binatang. Okey, baiklah. Kita teruskan. Sebelum itu, jika ada buku teks dengan anda semua, boleh lihat muka surat 35 seperti di paparan ini. Muka surat 35, buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan. Dan untuk kelas hari ini, kita akan lihat pada standard kandungan yang kita akan belajar. Yang pertama, melakukan penerokaan pergerakan haiwan. Kita akan lihat bagaimana pergerakan-pergerakan haiwan. Dan apa yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini ialah kamu semua dapat melakukan pelbagai pergerakan haiwan pada satah mendatar dan juga satah menegak. Lepas ini Ustaz akan terangkan apakah itu contoh yang mana kamu boleh lihat sendiri bagaimanakah pergerakan haiwan yang melibatkan satah mendatar dan juga satah menegak. Yang kedua,
kita nak kenal pasti satah pergerakan haiwan yang diteroka. Maksudnya kita nak tahu haiwan ini dia menggunakan satah pergerakan apa? Mendatar ataupun menegak. Jadi lepas ini awak boleh membezakan antara banyak-banyak haiwan. Haiwan ini kumpulan pergerakan satah mendatar dan haiwan ini kumpulan satah menegak contohnya. Okey. Yang ketiga, melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. Okay, yang ni biasanya kita akan lakukan di sekolah. Kita nak lihat pergerakan haiwan di mana kamu sendiri boleh melakukan pergerakan haiwan itu. Cuma untuk tugas yang ini kita akan kumpulkan pada minggu-minggu yang berikutnya nanti. Jadi hari ini kita nak melihat dahulu secara asasnya, secara umumnya yang dimaksudkan dengan pergerakan haiwan. Kalau kamu perhatikan pada buku teks, pada paparan muka surat 35 dekat skrin ni pun ada. Okay, kita lihat suasana di mana kanak-kanak sedang bermain di taman permainan. Okay. Ustaz rasa kamu semua dah lama tak pergi taman permainan, betul? Sejak kita dilanda dengan COVID-19 ni. Okay, jadi awak boleh lihat dekat buku teks ini suasana sebelum COVID di mana kita selalu pergi ke taman permainan. Awak akan nampak permainan-permainan yang ni lah. Dan ramai Ustaz kira pernah pergi ke taman permainan dan bermain alatan di taman permainan. Okey, baik. Tapi kat sini, dia menunjukkan suasana di mana Ali dan rakan-rakan sedang bermain di taman permainan. Dan mereka sangat seronok. Okey, siapa tak seronok pergi taman permainan? Bermain dengan kawan-kawan yang lain, mestilah seronok. Baiklah. Kita tengok contoh, ada satu situasi, kalau awak perhati kat sini, murid ini sedang menaiki tangga. Dan ada gambar zirafah berdekatan dengannya. Apa maksud dia? Okay, kita akan tengok sebentar lagi. Kemudian murid yang kedua ni ataupun kanak-kanak ataupun kawan-kawan Ali ni dia sedang melakukan aktiviti apa kat sini? Kenapa ada gambar monyet ataupun gambar orangutan kat situ? Okey. Kemudian murid yang berbaju purple ada gambar labah-labah dengan dia. Dan murid ni bawah ataupun di dalam terowong ni ada gambar buaya dekat dengan dia. Baiklah, kamu dapat membezakan dekat sini pergerakan yang berlainan antara satu sama lain. Dan juga terdapat haiwan-haiwan di mana pergerakan itu mewakili kepada pergerakan haiwan tersebut. Okey, baik. Ada informasi satu kat bawah ni, kita tengok haiwan seperti buaya bergerak secara mendatar, manakala haiwan seperti zirafah bergerak secara menegak. Jadi kita nak tengok, awak akan lihat apa yang dimaksudkan dengan pergerakan mendatar dan juga pergerakan menegak. Okey, baiklah. Okey, pergerakan haiwan secara mendatar. Ada dua tadi saya terangkan. Pertama secara mendatar, kedua secara menegak. Kita lihat dahulu pergerakan yang melibatkan haiwan secara mendatar. Pergerakan mendatar ialah pergerakan yang selari dengan tapak permukaan. Contoh tapak permukaan dekat sini ialah tanah. Okey, tapak permukaan tanah bermakna haiwan ini bergerak selari. Dia sama. Kalau awak perhati kat sini anak panah kat sini, okey, haiwan ini bergerak secara begini. Ikut anak panah ni. Daripada kiri ke kanan ataupun sebaliknya kanan ke kiri. Dia takkan berlaku naik ke atas ataupun turun ke bawah. Tak. Dia akan bergerak selari. Selari itu maksudnya sama. Kalau bentuk bumi macam ni, lurus, dia pun akan bergerak macam tu. Okey. Apakah contoh haiwan yang bergerak secara mendatar? Awak tengok perhatikan kat sini. Contohnya ialah pergerakan merangkak seperti buaya. Jadi, buaya merangkak secara mendatar. Okey, mendatar. Bermakna daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Ikut pada permukaan tersebut. Okey, boleh jelas Okey, kita nak faham kat sini. Haiwan yang bergerak secara mendatar, dia bergerak selari dengan tapak permukaan. Okey, contohnya seperti buaya. Baiklah. Okey, yang kedua, pergerakan haiwan secara menegak. Yang kedua, pergerakan haiwan secara menegak. Apa yang dimaksudkan di situ ialah pergerakan menegak ialah pergerakan yang lurus ke atas. Okey, pergerakan lurus ke atas. Contoh seperti ni, anak panah ke atas. Itu yang dinamakan menegak. Kalau awak perhatikan, bentuk satah ni adalah menegak. Arah anak panah ni menegak, menaik ke atas.
Kalau buaya tadi, kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Tetapi haiwan yang kedua ataupun jenis pergerakan haiwan yang kedua, dia bergerak secara lurus ke atas. Contohnya, binatang apa ni? Pergerakan zirafah yang ingin mencapai makanan. Okey, tengok. Zirafah ni tinggi. Dia makan dekat pucuk ataupun dekat atas pokok. Jadi, pergerakan dia ke atas untuk makan makanannya. Okey, seterusnya kita nak lihat contoh pergerakan haiwan secara mendatar. Kalau tadi awak tengok gambar, mungkin tak jelas. Sekarang ni kita nak lihat video. Ustaz rasa semua dah pernah tengok bagaimana pergerakan-pergerakan haiwan ataupun pergerakan haiwan yang melibatkan selari dengan permukaan. Bergerak selari dengan permukaan ataupun bergerak secara mendatar. Okey, tak apa. Tapi tak apa, kita teruskan juga. Kita tengok video. Contoh. Haiwan yang pertama. Haiwan apa ni? Okay. Ya, itu adalah harimau. Okay, harimau bergerak secara mendatar. Cuba perhatikan. Okay, ni permukaan tanah. Dia bergerak daripada kiri ke kanan. Kenapa harimau ni bergerak secara perlahan? Kita tahu harimau bergerak laju. Bermakna waktu ini, situasi ini, harimau ini sedang berusaha untuk menangkap mangsanya. Mangsanya siapa? Ni nampak binatang tu. Rusa. Okay, jadi dia kena perlahankan pergerakannya supaya binatang yang jadi mangsa tu tak perasan kehadiran dia. Bila waktu tertentu, dia dah bersedia nak menerkam, barulah dia akan lari secara laju. Okey, awak tengok. Tapi kita nak belajar kat sini ialah kita nak tahu, kita nak lihat bagaimana harimau bergerak. Kita tengok dia dah lari. Oh, tapi tak berjaya menangkap mangsanya. Mungkin dia akan cuba selepas ni. Tapi tak apa. Untuk video kali ini kita nak belajar, nak melihat sendiri yang dikatakan haiwan bergerak secara mendatar. Okey, video ini panjang. Kita teruskan pada video seterusnya. Okey, kita tengok sikit lagi. Ini yang dinamakan bergerak secara mendatar. Baiklah, teruskan. Haiwan yang kedua, cuba teka haiwan apa yang bergerak secara mendatar? Ya, buaya. Awak tengok buaya ni besar betul. Buaya pun bergerak secara mendatar. Okay? Dia bergerak selari dengan permukaan. Permukaan kat sini padang. Padang rumput. Jadi buaya ni bergerak daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Itu yang dimaksudkan dengan pergerakan mendatar. Okay? Dan buaya memang tak laju seperti harimau lah. Tapi kita tengok pergerakannya lebih kurang sama. Dia bergerak secara mendatar. Okey, haiwan kedua ialah buaya. Awak perhatikan, lepas ni awak boleh fikir. Awak boleh bagikan kategori. Ada dua kategori pergerakan haiwan. Awak akan tengok lepas ni. Kura-kura kumpulan yang mana? Lembu kumpulan yang mana? Kucing macam mana? Cicak dan sebagainya. Okey. Itu binatang yang kedua, buaya. Kita teruskan lagi. Kita lihat pula contoh pergerakan haiwan secara menegak. Kalau tadi pergerakan haiwan secara mendatar. Okay, kita nak tengok apakah haiwan yang bergerak secara menegak pula. Kita tengok sama-sama. Apakah haiwan tu? Zirafah. Ya. Macam kita dah tengok tadi. Antara haiwan yang bergerak secara menegak ialah zirafah. Okay, boleh nampak perbezaannya. Dekat sini dia beritahu nama binatang tu Bashu.
umur baru 2 tahun tapi dah tinggi macam tu. Awak berapa tahun? Ada yang tinggi macam zirafah tak? Okey? Yang kita nak tahu, kita nak tengok pergerakan binatang ini ataupun zirafah ini pergerakan secara menegak. Tak apa, kita tinggalkan zirafah tu kat sini. Kita teruskan kepada pelajaran kita. Kita tengok video yang seterusnya. Binatang apa? Apa ni binatang apa ni? Siapa tahu? Ya, kangaroo. Kangaroo bergerak secara melompat. Pergerakannya dinamakan pergerakan secara menegak. Okey, awak perhatikan. Okey, bukan yang tu yang ni dinamakan pergerakan secara menegak. Dia melompat ke atas. Melompat ke atas dan ke hadapan. Okey, laju. Kangaroo kalau melompat laju. Kerana dia mempunyai kaki yang kuat untuk melompat. Itu anak dia. Dia ada simpan poket Doraemon. Kangaroo dia ada poket Doraemon. Disimpan anak dia dalam tu. Okey, baiklah. Kita teruskan lagi kepada haiwan yang seterusnya. Haiwan apa ni? Katak. Katak pun sama. Okay, awak tengok secara gerakan perlahan. Bagaimana yang dikatakan katak ni boleh melompat satu tempat ke satu tempat yang jauh. Kerana apa? Tengok dia punya kaki belakang dia macam mana. Dia boleh melompat dengan jarak yang sangat jauh. Dan katak ni juga adalah terdiri daripada kumpulan haiwan yang bergerak secara menegak. Dia melompat ke atas. Dalam masa yang sama, dia berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay, tengok bagaimana dia bergerak. Melompat. Dengan pergerakan melompat. Katak melompat. Kangaroo melompat. Okay, boleh jelas? Boleh bezakan antara dua kumpulan pergerakan haiwan? Pergerakan haiwan yang bergerak secara mendatar dan yang kedua bergerak secara menegak. Ustaz rasa tak susah untuk awak nak fahamkan. Lepas ni awak boleh fikirkan, awak boleh kelaskan mana satukah haiwan daripada kumpulan bergerak secara mendatar, mana satukah haiwan yang di dalam kumpulan bergerak secara menegak. Okey, yang ke seterusnya. Binatang apa nama ni? Dia kiranya adik-beradik daripada monyet, orangutan dan sebagainya lah. Okey. Bagaimana haiwan ni bergerak pula? Kita tengok. Bergerak secara menegak. Tetapi menariknya, haiwan ni tak menggunakan kaki. Dia menggunakan dominan ataupun utamanya ialah melibatkan tangan. Sebab tu tangan dia special. Dia boleh berpindah dari satu tempat ke satu tempat dengan menghayunkan tangannya saja. Ya, awak tengok macam tu. Dia lompat dan disambut dengan tangannya. Dia menghayunkan badan dengan tangannya, kemudian dia sambut pucuk ataupun dahan pokok lain dengan tangannya juga. Dan dia tak jatuh sebab dia mempunyai kemahiran yang tinggi dalam melompat dan juga menahan dengan tangan. Kita tengok aktiviti menggaya. Dia utamanya melibatkan anggota tangan. Okay, awak tengok. Awak boleh cuba bila taman permainan dah dibuka nanti, macam tadi awak